Okey, kita mulakan hari ini kita belajar hadis masih kitab Bulughul Maram. Tajuk baru hari ini itu Babul Wasoyah. Babul Wasoyah iaitu bab wasiat-wasiat. Jadi jamak kepada wasiat tu ia wasoyah. Kalau satu wasiat jamaknya wasoyah. Baik, boleh letak nota dulu. Pengertian. Wasiat ialah pesan-pesan seseorang yang masih hidup untuk dilaksanakan oleh orang yang ditinggal mati. Oleh orang yang ditinggal mati mengenai sesuatu yang penting dilakukan bila yang bersangkutan meninggal. Hadis 984 ni kita mulakan. Siapa nak baca? 984 silakan. Okey. Dari Baik, catatkan dulu. Catatkan hadis 984. Hadis sah. Matan diperintah orang yang mempunyai harta berwasiat sebelum ia meninggal dunia. Hukum wajib. Baik, saya masuk mula. Hadis ini ia yang bermaksud seorang muslim yang mempunyai sesuatu urusan untuk diwasiatkan kepada ahli warisnya, maka hendaknya wasiat itu ditulis bila ia ingin urusannya terpelihara dengan baik walaupun sisa hidupnya tinggal 2 malam. Walaupun hanya sisa hidupnya tinggal 2 malam, maka hendaklah ia tulis kalau ia berwasiat, tulis. Sebab itu kat setengahnya tulis, setengahnya hendak disampaikan kepada yang boleh dipercayai. Orang-orang dulu setengahnya kadang tak tahu menulis, terkadang kedudukan kesehatannya tidak mengizinkan untuk menulis. Jadi dia berwasiat hanya memberitahukan sesuatu kepada ahli warisnya. Bukan apa. Terkadang ada setengah orang ni Allah memberikan kelebihan harta di mana-mana. Di mana-mana ia berada jadi harta. Macam tu. Maknanya
Allah berikan kelebihan kepadanya sehingga warisnya pun tak tahu. Artinya sana sini. Ya, itulah yang perlu diwasiatkan, dimaklumkan. Ya, wali waris tak tahu. Ya, dimaklumkan. Jadi bila ya dimaklumkan tadi, kalau dia mati, itu adalah hak waris. Sama ada baik untuk waris atau tidak baik untuk waris bukan urusan si mati. Tapi itu adalah hak waris. Ya. Dan kalau dia nak berwasiat sesuatu yang nak diwakafkan untuk diri dia pun, ya, maka hendaklah dimaklumkan atau ditulis. Itulah arti wasiat. Ya. Ya, wasiat ni maknanya tidak melebihi daripada ya 1/3. Ya, dia jumlah harta tu dia tak boleh lebih daripada 1/3. Ya. Dengan syarat ya wasiat itu tidak mengecewakan ahli waris. Mana dia boleh? Dia bagi kepada siapa dia boleh. Tapi ya dengan syaratnya harta itu bukan harta sedikit. Mana dia punya harta banyak. Jadi ahli waris tidak terasa lah. Tak terasa. Ya. Contohnya ya dia ya kesian kepada orang gaji dia. Contohlah, dia tidak boleh melebihi ya daripada 1/3. Ya, 1/3 ya. Maknanya boleh dia bagi ya. Dengan jalan wasiat. Ya. Kalau harta sikit tak perlu kita nak wasiat. Ya. Maknanya dia boleh, kita tak ada bermakna boleh balik kepada faraid. Tetapi kalau seandainya dia masa hidup khawatir anaknya bergaduh dan apa, dia boleh di mana berpakat untuk bersetuju. Jadi di situ tidak lagi dikatakan faraid lagi lah. Ya. Yelah. Ya, betul. Faham tu. Yelah. Dia ni setengah wasiat ni, wasiat memang ditujukan untuk diri dia, diri si mati. Maknanya dia ada nak wakafkan sesuatu, ya. Itu untuk diri dia. Tapi dengan syarat itulah, maknanya jangan harta yang sedikit dia berwasiat untuk wakaf sehingga mengecewakan ahli waris. Itu salah lah. Dia menzalimi ahli waris namanya. Ya. Baik lagi, hadis yang ke-985. Ya. Baik, catatkan dulu ya. Hadis yang 985 ni hadis sah.
Dia punya matan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya, kita ambil daripada maksud. Hukumnya bahasa macam mana maksudnya? Maknanya macam itulah. Ya. Maknanya ketentuan itu 1/3. Artinya ketentuannya 1/3. Artinya kalau kita lebih tu jadi haram lah. Macam tu. Ya. Kan? Okey, baik ya. Dengan maksud begini. Ya, mensedekahkan harta kepada orang lain sebelum seseorang meninggal dunia hanya diperkenankan 1/3 dari seluruh harta dan meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan melarat. Jadi memang cantiklah hadis ini. Maknanya kalau seandainya ya waris kita, ya ahli waris kita ni kita tinggalkan dalam keadaan senang, ya itu lebih baik daripada kita meninggalkan ya ahli waris yang ya susah ya, dan meminta-minta kepada manusia. Ya kita ada harta, tapi harta kita ni ya kita wakafkan. Contoh, sehingga anak-anak tadi tenganga, ya, tidak memperoleh langsung harta kita. Contoh macam itulah. Jadi anak-anak ni sehingga jadi orang yang ya, meminta sedekah. Jadi itu dikatakan oleh Nabi, ya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan paput. Itu maksud di situ. Ini puncanya apa? Puncanya kadang orang tuanya, ya kalau dia memang dalam keluarga yang susah, ya susahlah. Tapi dalam keluarga yang senang, ya tapi orang tua ni ya tidak memikirkan tentang ahli warisnya, sehingga apa? Ya, sehingga harta tadi dia habis jual semua ke? Ya, contohlah, ya sehingga tidak ya ahli waris tidak ada dapat apa-apa, ya, ataupun dia sudah gadaikan. Ya. Sebenarnya hal-hal yang demikian itu adalah menganiaya waris. Ya. Tak tahu bagaimana fikiran orang tua ni terhadap ahli waris. Dia marah ke apa ke contohnya, ya, sehinggalah diceritakan ya, harta tu diwakafkan ya, semuanya ketika dia hidup, ya dia dah ada wasiat. Tapi sebenarnya kalau dalam Quran, kalau orang tua berwasiat salah, kita boleh perbaiki. Ya, ahli waris boleh perbaiki, tidak berdosa. Fala isma alaihi, mana tidak dosa ke atasnya yang memperbaiki. Kalau ahli waris itu sudah salah berwasiat, maknanya meninggalkan ahli waris. Tak ada berdosa. Ya. Tapi kalau dah okay. Kalau jadi dah jadi ada hitam putih, kalau zaman sekarang ni susah lah. Ya. Contohnya dah tertulis, dah hitam putih, ada hitam putih. Susah juga tu. Ya. Macam pihak mahkamah pun akan memenangkan nama yang ada pada kalau geran pada geran lah namanya, ya. Dia akan memenangkan yang punya nama. Kalau dah ada hitam putih macam tu susah lah. Ya.
Hus Husin. Okey. Allah. Itu biasanya sebatang kara. Dia tak ada waris. Dia tak ada waris. Waris dia semua kafir. Waris dia kafir. Jadi, orang kafir tidak dapat mewarisi. Ya. Ya. Jadi, harta dia, dia tak ada apa, dia wakafkan pada fisabilillah. Yalah. Macam itulah. Sin, hari ni kita belajar hadis ya. Kita belajar hadis hari ni. Hadis yang ke sekarang ni 9 apa tadi? 985. Hadis 985. Okey, siapa nak baca lagi sambung 985 ya. Silakan. 986. Okey. 986 betul. Betul. Bersedekah. Ya. Baik, catatkan ya. 986 hadis Sahih Isnad. Sahih Isnad. Maknanya sahih pada sanad. Ya. Sahih itu sah. Ya. Isnad tu sanad. Sanad ni ialah mereka sipulan daripada sipulan. Ya. Itu makna sanad. Kemudian matan dia, ibu boleh mendapat ganjaran kerana perbuatan anaknya. Hukum sebab tidak dapat. Sama juga surah An-Najmi ayat 33. Kejap ya. 33 ataupun 39 ya. Di sini ada tak berapa yakin dia punya nombor ayat. 33 ataupun 39 ya. Kejap saya tengok balik ya. Jadi ya, dalam hadis ini ya, seolah-olah kalau anak bersedekah, niatkan sedekah tu untuk ibunya, maka ibu dapat. Macam sekarang ni, macam mana kalau kita korban ni niat untuk ibu kita yang sudah meninggal, ataupun untuk ayah kita yang sudah meninggal, ya, adakah dapat ya pahala ibu dan bapa kita? Ya. Jadi dalam segi isnad tadi, isnad ni mana sanad lah, ya, sahih. Tapi dalam segi matan, dia sudah bertentangan dengan Al-Quran, ya, surah An-Najmi. Sebab hadis sahih, kalau nak tahu hadis sahih ni, ya, hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu syarat untuk hadis sahih. Ya.
Yang tinggi ialah Al-Quran. Yang tertinggi ialah Al-Quran. Jadi hadis itu hanya sebagai penafsiran kepada Al-Quran. Jadi kalau ia bertentangan dengan Al-Quran, itu syarat kalau siapa-siapa belajar usul hadis atau ilmu hadis pun, dia akan belajar bahawa hadis tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, iaitu Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran suratun Najmi, ayat kita kata ayat tadi yang betul 39 ya. Okey. Okey, yang betul 39, cantik kan? Ila masa 39 ya. Boleh betulkan ya. Jadi ayat yang ke-39 dia punya bunyi ayat 39 yang disebut tadilah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Makna dan bahawa tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Ya, sebab itu Nabi kata bila seorang tu dah mati terputus segala amalnya kecuali 3. Iaitu ilmu yuntafa, ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua ialah sedekatun jariyah. Mana sedekah jariah? Dia ketika dia hidup, bukan dia mati. Ketika dia hidup. Yang ketiga ialah waladun soleh yad'ulah. Iaitu anak yang soleh yang mendoakan. Jadi doa anak yang soleh itu, itulah peninggalan kepada si ibu. Tapi yang disedekahkan oleh si anak, yang dikorbankan oleh anak dengan nama ibu, dengan tujuan untuk ayah dia yang dah meninggal, sebenarnya tidak sampai. Tidak sampai. Sebabnya apa? Seorang yang dah mati, kita tak boleh nak tolong pahala kat dia. Kecuali di apa yang dia sudah kerjakan. Kita tak boleh nak tolong pahala. Kita yang boleh hanya mendoakan. Terutama anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, kita ni dalam kalangan orang mukmin, memang kita dibenarkan mendoakan antara mukmin yang lain. Contohnya dalam Quran surah Muhammad, waghfir li dzambika walil mu'minin. Wahai Muhammad, mintakanlah ampun untuk dirimu dan orang-orang mukmin. Jadi artinya kita selalu berdoa, kadang untuk diri kita dan juga kepada orang tua kita. Kadang kita sambung dengan mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Kita sambung dengan mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Jadi artinya dibolehkan begitu. Mintakan ampun. Tapi nak tolong pahala ni susahlah. Kalau boleh kita minta tolong pahala senang, buatlah duit hidup ni buat duit. Lepas tu wasiat, suruh orang hari-hari tahlilkan kita. Sudah tentulah kita dapat banyak pahala. Kalau macam tu ramai masuk syurga. Jadi Allah punya adil. Apa yang kau usahakan, itulah yang kau dapat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa ia tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Jadi kena ingatlah bahawa bila dah mati terputus amal. Kecuali 3 tadi. Itu kita faham macam tu. Jadi hadis ini seolah-olah macam si anak ni sedekah untuk si ibu. Dalam hadis ni dapat tak pahala? Kata Nabi dapat. Ini hadis. Kemudian hadis ini berlawanan dengan Al-Quran. Jadi dalam belajar ilmu hadis ini, kalau berlawan Al-Quran, hadis ini sahih pada sanad, tapi tidak sahih pada matan. Matan ni mana isi dia? Isi dia tak sahih sebab bertentangan Quran. Yang sahihnya ialah sanadnya saja. Orang-orangnya boleh dipercayai, tetapi isinya bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kita kena ambil fahamlah bahawa
ya kita boleh doakan orang tua kita. Kalau dia dulu bersedekah, dia dia ada buat wakaf, sedekah jariah, maknanya benda tu dia masih dapat pahala lah. Sebab usaha dia dulu. Itu ya dikatakan. Tapi kadang kita fikir sedekah jariah saja ataupun dosa yang pahala yang mengalir. Ya. Terkadang kita lupa ada yang dikatakan dosa yang mengalir. Artinya dosa yang mengalir, kita memberikan sesuatu ataupun kita meninggalkan sesuatu maksiat yang berterusan orang mengamalkan. Kita pun dapatlah dosa yang mengalir. Contohnya, kita mengarang buku, buku itu bercirikan agama. Tapi agama yang kita tulis tadi banyak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Orang pun mengamalkanlah kita punya buku tadi. Amalan, ibadat. Tapi ibadat tu banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kita ni dapat dapat dosa yang mengalir. Jadi ismun jariyah, dosa yang mengalir. Macam mana orang dapat pahala mengalir? Kita boleh dapat dosa mengalir. Sebab itu kadang WhatsApp ni juga kadang kita passing benda tu tak sahih. Tapi kita passing grup, kita dapat saham tu tak tahu, saham yang mengalir. Tu pun bahaya juga yang main-main. Kena amalan-amalan tu memang tak sahih, tapi kita baca, bagus, kita bagi kat orang, ke grup. Itu bahaya dia, kalau nak tahu. Jangan kita fikirkan saja pahala mengalir, kena fikir ada dosa yang mengalir, bahaya juga. Lagi kita sambung lagi hadis yang selanjutnya, hadis 987 dengan 988 sekalikan. Oh, tamam, okey. Satu lagi. Okey, 987 dengan 988. Hadis sah. Matan, tidak patut berwasiat kepada ahli waris yang mampu dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris yang jahat. Hukum sebagai satu ketentuan.
Baik. Diterangkan bahawa sebenarnya kalau nak dikaji dalam segi faraid, ya, bila dah mati seorang tu, maknanya ya, harta itu akan difaraidkan oleh ahli waris. Ya. Kecuali ya, kalau seandainya ahli waris ia sudah bersetuju pada ketika ya, yang memberi wasiat ni hidup. Ya. Contohnya misal kata sekarang ni harta orang tua ni hanya ada sebuah rumah dan tapaknya saja. Ya. Kemudian anak dia ada 5 orang. Contoh. 4 orang semuanya sudah mempunyai kecukupan. Maknanya masing-masing dah ada rumah masing-masing. Yang tak ada yang paling kecil sekali. Dia tidak ada rumah lagi. Jadi ketika dia hidup, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ya, kamu ni setuju tak kalau ya, rumah ni ya, mak wasiatkan untuk ya, adik kamu yang kecil ni. Sebab masing-masing dah ada rumah masing-masing. Jadi dia saja tak ada rumah. Ya. Kalau seandainya dipersetujui oleh ahli waris, maka itu jadi satu wasiat. Wasiat yang diterima oleh waris. Artinya bila orang tua ni meninggal, maka rumah itu pun jadilah ya, kepunyaan adiknya yang kecil sekali. Contoh ya, ini contoh saja. Ya, misalan. Sebab itu kalau seandainya ia tidak jadi tidak ada persetujuan, ahli waris akan bergaduh. Masing-masing ada hak. Walaupun dia ada rumah, dia ada kecukupan, dia nak juga bahagian dia. Sebab dia anaknya. Akhirnya rumah yang tak ya, seberapa tadi jadi rebutan waris. Ya. Habis macam mana nak belah ke rumah tu? Ya. Akhirnya jual lah. Jual bagi-bagi. Itu penyelesaiannya. Ya. Itulah penyelesaian dia. Ya. Kalau dipersetujui. Ya. Sebab itu kadang wasiat-wasiat ni sebenarnya ada perkara-perkara yang dikatakan tersembunyi. Harta-harta yang saya katakan tadi, harta-harta yang tidak diketahui oleh ahli waris. Kena berwasiat, kena maklumkan, kena tulis. Kalau tak sanggup nak memberitahu, kena tulis. Ya. Dan juga ya, berwasiat tu kerana dia banyak harta. Dia berwasiat untuk amal dia, untuk pahala dia. Dia wakafkan untuk masjid ke, ya, 1/3. Tak ada salah. Ya. Ahli waris pun tidak boleh. Okey. Okey. Kalau seandainya wasiat itu adalah wasiat yang dianggap sebagai yang menyalahi waris. Pertama, wasiat itu ya tidak adil. Bagi ahli waris dikatakan wasiat itu tidak adil. Maka wasiat itu boleh diubah oleh ahli waris. Tidak ada salahnya. Ya. Ikut faraid lah. Ya. Lagi siapa yang nak baca? Silakan. Hadis 989. Kena habiskan 990. Ya, 991.
Okey, catatkan ya. 33 989 990 991. 33 tu sekali. Hadis boleh dipakai. Matan menerangkan bahawa wasiat itu adalah sebagai tambahan kebaikan. Hukum sebagai satu ketentuan. Maknanya ya, orang yang berharta terkadang ya dirasakan bahawa ya amal dia kurang. Jadi apa yang untuk menambahkan ya pahala buat dirinya sebagai ya hamba nak menghadap Tuhannya. Ya, sekurang-kurangnya dia ada satu bekalan. Ya, bekalan itu ialah bekalan yang dia wakafkan di dunia. Kalau dia ya nak mewakafkannya pun tidak boleh melebihi 1/3. Ya. Macam di pinggiran TTDI itu, rumah anak yatim ada berapa tu? Ada 3 banglo. Ya. 3 banglo diwakafkan, orang wakafkan. Jadi kalau 3 banglo macam tu punya besar-besar, ya, diwakafkan untuk anak yatim, berarti berapa rumah dia tu? Berapa banyak harta dia tu? Ya. Ya, tapi itulah cara dia nak buat pahala. Ya. Jadi artinya berapa banyak harta dia. Ya. Kalau rumah banglo macam tu, sebesar-besar rumah diwakafkan untuk anak yatim. Ya. Artinya ya tak terhitunglah jumlah harta yang kepunyaan orang yang mewakafkan ini. Ya. Yang salah tu kalau itu 3 memang itu sahaja harta dia wakafkan, ya. Sedangkan dia punya anak itu salah. Ya. Tapi kalau anaknya juga orang yang kaya raya, dia setuju. Tak apa bapak, mak wakafkanlah. Ya. Untuk pahala akhirat. Tak apa, tak ada salahnya. Ya, anak-anak pun dah berlebih harta. Ya. Mana tamat ya mengenai tentang bab al-wasiyah tadi, iaitu bab wasiat. Ya. Jadi sekarang ni kita masuk satu, ada tajuk baru tapi dia punya hadis satu ya. Ya. Bab ini dikatakan babul wadi'ah. Babul wadi'ah nama dia. Ya, catatkan. Babul wadi'ati. Wadi'ah. Catatkan pengertian dia. Wadi'ah ialah tumpang barang. Tumpang barang. Macam kita menumpangkan barang. Macam tu disebut wadi'ah. Okey, siapa nak baca hadis 922? Husin dah okey ke? Suara? Bising tak? Oh, bising. Sama juga macam tadi. Hari tu okey ya? Cantik ya? Handphone. Okey, sama. Okey, silakan. Ya.
Ya. Okey, ya kita catatkan dulu ya bab wadi'ah. Hadis 992 hanya satu hadis saja yang ada pada bab ini. Hadis ini pun darjatnya hadis lemah. Matan, orang yang menerima titipan, tidak diwajibkan menjamin terhadap titipan itu. Hukum sebab ada jaminannya. Sebab ada jaminannya, ya. Okey. Jadi dalam pahaman hadis ini, ya, hadis ini ya berdarjat dhaif. Dhaif ni makna lemah. Ya, dalam hadis ini pula dia kata, barang siapa menitipkan atau menumpangkan barang kepada seseorang, ya, maka orang yang pegang barang ni tidak ada tanggungan ke atasnya. Kalau macam tu, seolah-olah boleh kata bila orang tu datang ambil barang, tak tahulah hari tu kat mana. Ya, hari tu ada kat sini. Padahal dah digadai. Ya. Jadi logik ke? Jadi artinya hukum dia sebab ada jaminan. Ya, jadi orang tumpangkan barang kat kita, ya, kita juga ya perlu memelihara barang itu. Ya, sehingga ya orang yang punya tadi mengambilnya. Jadi ada jaminan. Bukan maknanya terus ini saya tak tanggung hilang ke apa ke, ya. Tak boleh macam tu. Ya. Jadi kita sudah pegang amanah. Pegang amanah dan kita jaga amanah itu sehingga tuan punya tadi yang mengambil semula. Ya. Dia seolah-olah seperti gadaian, ya. Gadaian macam orang musafir, dia sudah kehabisan bekalan. Tapi yang ada hanya contohnya sebuah jam ataupun gelang yang berharga. Jadi dia gadaikan kepada seseorang dengan syarat katanya, ya seminggu saya akan ambil balik. Jadi ya dia perlukan duit contoh, digadaikanlah barang yang ada harga tadi kepada seseorang, maka seseorang itu wajib dia memelihara barang itu sehingga ya orang itu datang mengikut perjanjian. Ya, maka dia kena pulangkan semula. Dia sama dengan gadaian. Mana kita juga memegang amanah. Orang tumpang pun macam tu juga, ya. Kita kena jaga. Seolah-olah kita punya barang juga. Macam tu kita jaga. Kita takut, ya, barang tu rusak, barang tu hilang. Jadi kita jadi tanggungan. Jadi tanggungan kepada amanah itu. Itulah bab wadi'ah yang ya dia tidak banyak hadis, tetapi ada satu hadis darjatnya pun dhaif. Maka tamatlah bab wadi'ah ni. Dan akan datang kita masuk bab baru lah, sebab panjang bab ni, iaitu babul nikah nama dia. Ya. Jadi banyak berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal urusan nikah atau dikatakan hal perkahwinan. Ya. Jadi dia punya ceritanya pun panjang. Jadi kita tangguhkan dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita manfaatkan bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika